Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Alhamdulillah, Mak Jah sentiasa mendoakan kesihatan anak-anak Mak Jah di luar sana, sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan diperbanyakkan rezeki. Dan yang paling penting sekali ya anak-anak, kita sentiasa mendapat redha Allah dan juga rahmat Allah. Masya Allah anak-anak, diam tak diam dah masuk minggu yang ke lain. Masa berlalu begitu pantas anak-anak, oleh itu kita sentiasa muhasabah diri kita. Apa yang kita rasa kekurangan dalam diri kita, kita perbaiki. Untuk pengetahuan anak-anak ya, Mak Jah bermula berlakon pada tahun 81. Masa tu ada rakan Mak Jah ni, dia ajak Mak Jah join teater. Mulalah teater kecil-kecil saja, tak ada dialog, jadi orang bisu. Tapi oleh kerana minat yang mendalam, Mak Jah teruskan saja. Kemudian tu pada tahun 82, Mak Jah dapat berlakon sikit-sikit jadi ekstra. Mak Jah ingat lagi masa tu 83 kot. Tahun 83 pun jadi ekstra juga, 82 pun jadi ekstra juga. 83 adalah 2-3 dialog. Masa tu TV3 agak baru ditubuhkan. Dan Mak Jah sebenarnya bermula pada tahun 80-an. Masa tu Mak Jah pergi audition, banyak tempat pergi audition ya. Dan kalau anak-anak masih ingat, pada setiap kali bulan Ramadan ada drama episod yang dinamakan Rumah Kedai. Itu adalah penampilan Mak Jah yang pertama. Masa tu memanglah lakonan Mak Jah memang agak kekok. Masa tu Mak Jah agak muda, berumur 20-an. Itu adalah awal-awal pembabitan Mak Jah di dalam bidang lakonan. Nak buat macam mana anak-anak kan, setiap makhluk Allah di muka bumi ini, terutamanya manusia, kita ni telah diatur oleh Allah qada dan qadar kita. Dulu Mak Jah nak minta kerja jadi cikgu, jadi polis, semua tak dapat. Yang dapat menjadi seorang pelakon. Tapi apa pun, Mak Jah bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada Mak Jah. Jadi pada minggu ini, tanpa melengahkan masa ya anak-anak, Mak Jah sebenarnya ingin berkongsi pengalaman dengan anak-anak mengenai satu drama. Drama ni bukan drama episod. Drama ini adalah cerai kerama, tetapi dulu-dulu kita tak panggil cerai kerama. Pada tahun 80-an dulu ya, masa tu selepas Mak Jah dapat offer berlakon Rumah Kedai, kemudian dia ada offer Mak Jah lagi, iaitu drama dia drama yang ala-ala cerai kerama. Tajuk dia Tuan Brown. Ini memang telah agak lama anak-anak, pada tahun 80-an dulu ya. Jadi banyak pengalaman yang Mak Jah ingin kongsikan
dengan anak-anak Mak Jah di luar sana masa penggambaran drama Tuan Brown. Tuan Brown ni dia bukan drama episod, dia macam cerita-rama jugalah. Masa tu TV station kita pun tak banyak channel kan, jadi drama Tuan Brown ni agak orang kata rating dia tinggi jugalah, dan dia punya pembikinan dia ala-ala macam nak buat filem. Kalau zaman sekarang ni dia orang blow up sikit benda tu, dia boleh jadi filem. Memang sangat detail ya. Dia punya equipment pun berlori-lori. Bukan macam zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kalau kita buat filem berbeza dengan buat drama, kerana filem lagi banyak equipment dia. Berlori-lori. Tapi kalau buat drama tu tak ada banyak lah. Ada yang drama yang sangat simple, dia menggunakan satu kamera saja dengan sedikit lampu ya, dengan boom dan sebagainya. Tapi kalau drama Tuan Brown ni pembikinannya memang macam filem, tapi dia bukan filem. Drama Tuan Brown ni sedikit sinopsis yang Mak Jah ingin kongsikan dengan anak-anak Mak Jah. Drama ni dia berkisar pada tahun tahun selepas Perang Dunia Kedua, iaitu tahun 40-an. Dia adalah drama yang orang kata historical ya. Tapi drama ni bukanlah drama yang true story ataupun diambil daripada mana-mana story yang benar. Drama ni adalah drama rekaan semata-mata, dan drama ini sangat menarik, dan drama ini banyak menang anugerah pada masa itu ya. Drama ini dibintangi oleh Mak Jah sendiri, Johan Abdullah watak utama dia, seorang pelakon yang berbahasa Inggeris tetapi dia mualaf ya, dia Johan Abdullah, dan Susan Lancaster, Syahrudin Tambi, dan ramai lagi pelakon-pelakon dia. Drama ni pada masa itu bajet dia agak besar jugalah, dan drama ni sinopsis dia mengenai Tuan Brown. Tuan Brown tu memang nama dia Tuan Brown, dan cerita tu berkisar mengenai seorang manager estate. Tuan Brown ni, orang putih ni, manager estate, dan isteri dia Susan Lancaster, di mana dia ada pembantu rumah dia iaitu saya, dan juga Mak Jah lupa, dan juga dia ada saudara Jalil Hamid. Pelakon Jalil Hamid itu dia adalah watak dia sebagai driver, dan dia merupakan drama heavy drama, di mana Tuan Brown ini dia mengesyaki isteri dia mempunyai hubungan sulit dengan seseorang, dan pada malam itu setelah dia mabuk, biasalah kan dalam cerita Inggeris, orang putih kalau tuan-tuan ni dia orang minum arak, dia mabuk, itu cerita dia begitulah. Selepas dia mabuk, dia ternampak seorang perempuan yang memakai gaun putih berjalan di pekaran rumah, lalu dia dengan barannya, panas hatinya, dia telah menembak perempuan itu, dan di mana perempuan itu mati betul-betul di halaman rumah dia. Dan rupa-rupanya perempuan itu bukan isteri dia, tapi perempuan itu adalah watak Mak Jah, iaitu pembantu rumah dia, yang pada sebelum hari yang sebelum tu Mak Jah ini telah diberikan gaun putih yang sangat cantik oleh Mem Mak Jah lah dalam cerita tu, Susan Lancaster. Dia sangat sayang dengan Mak Jah, dia bagi Mak Jah gaun tu, dan Mak Jah pakai berjalan-jalan dengan driver iaitu Jalil Hamid.
di perkara rumah tu. Jadi yang mati tu adalah Mak Jah lah, jadi bukan isteri Tuan Brown. Jadi penggambaran dia semuanya kebanyakannya berkisar di sekitar Perak, dan watak Mak Jah sebagai pembantu rumah, dia lokasi dia semuanya adalah di Sungai Siput. Sungai Siput ya, iaitu di kawasan di sebuah rumah kolonial, memang betul-betul rumah tuan estate. Masa tu kelapa sawit tu memang rumah tu memang diorang tak gunakan lagi, tapi dia adalah tukang kebun dia yang menjaga rumah tu. Rumah tu memang sangat cantik, memang sangat antik. Suasana seram bermula di banglo estate yang zaman kolonial ni, anak-anak. Watak Mak Jah memang sentiasa di situ. Okey, dia memang sangat misteri. Rumah ni sangat suram. Mood dia pun tak berapa nak bagus sangat. Dia macam kalau kita pergi ke situ, kita rasa macam ada sesuatu. Memang bangunan yang lama kan. Jadi Mak Jah cerita dia bermula pada suatu petang ni. Mak Jah semasa Mak Jah tengah syuting, Mak Jah sangat penat lah, maklumlah, kita tak berhenti kan. Jadi Mak Jah masa penat sangat tu, Mak Jah tertidur tau. Nak kata tidur sangat tu pun tak ingat lah Mak Jah masa tu. Tapi dia ada, okey, kalau anak-anak tahu rumah tuan-tuan estate dulu, rumah dia satu buah rumah agam, kemudian dia ada jalan sikit, macam ada apa kata orang tu, laluan dia. Lepas tu dia ada macam bumbung dia ke rumah maid dia, rumah orang gaji. Ni tempat orang gaji dia lain, dia asing-asing dan ada yang dapur dia pun dia asing. Dapur dia ada lagi jalan, lepas tu pergi ke dapur, memang sangat besar. Jadi Mak Jah ni memang sentiasa di tempat orang gaji ni lah. Ada satu rumah kecil, rumah tu di tempat orang gaji. Jadi Mak Jah dekat situ memang cantik lah. Ada sofa, ada semua, dan ada dia orang letak wardrobe semua dekat situ lah. Wardrobe dia memang wardrobe zaman-zaman tahun 40-an. Kalau Mak Jah ni berbaju kurung, macam tu lah. And then kalau Mem tu, Susan Lancaster, dia pakai gaun zaman-zaman dulu. Jadi pada hari tu, petang tu, Mak Jah rasa sangat macam tak sedap badan. Mak Jah sangat penat pada masa tu. Jadi Mak Jah pun tertidur di sofa dia. Dia ada sofa dekat situ. Dia ada kursi yang macam rocking chair tu kan. Jadi Mak Jah pun tertidur. Mak Jah rasa macam bila tak tahulah, rasa macam tidur tak tidur, Mak Jah kena hempap anak-anak. Kalau anak-anak pernah rasa macam mana kita kena hempap oleh sesuatu yang amat berat, yang kita tak boleh nak lepaskan diri kita, Mak Jah rasa macam macam satu makhluk yang berbulu, dia besar, dia hempap Mak Jah. Mak Jah nak minta tolong tau. Ya Allah, nak baca ayat kursi pun tak keluar. Bukan katakan ayat kursi, bismillah pun tak boleh. Mulut kita dah kena kunci, tangan pun tak boleh bergerak. Mak Jah struggle anak-anak. Allah, nak minta tolong kan. Tapi masa tu Mak Jah nampak Susan Lancaster lalu tau. Dia lalu, dia ambil baju dia, tukar warna. Mak Jah minta tolong, tapi dia tak dengar. Mak Jah dengan harapan supaya dia tolonglah gerakkan aku kan. Tapi tak ada siapa pun yang gerakkan Mak Jah. Budak wardrobe pun lalu pun, mereka diam aja. Tapi Mak Jah rasa sangat sakit, sangat dihempap dengan kuat kan.
Susah sangat. Tak tahu macam mana. Lepas tu tiba-tiba Mak Jah rasa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tiba-tiba Mak Jah istighfar. Istighfar banyak-banyak. Lepas tu Mak Jah boleh melawan. Mak Jah istighfar banyak-banyak. Mak Jah istighfar, baca ayat kursi. Mak Jah bertenang. Tiba-tiba Mak Jah macam terjaga. Lepas tu, tahu anak-anak, Mak Jah rasa macam, badan aku ni macam tak sedap ni, macam nak demam ni, kenapa ni? Berat, belakang Mak Jah rasa sangat berat. Lepas tu Mak Jah pun bangun, Mak Jah tak nak duduk situ lagi. Mak Jah nak pergi dekat jalan tempat yang diorang syuting. Jadi Mak Jah pun jalan. Bila jalan, Mak Jah rasa diorang dah mungkin diorang tengah makan kan, rasanya. Mungkin orang semua dah pergi dinner. Mungkin Mak Jah tadi tertidur waktu maghrib. Itulah padahnya kan. Lepas tu Mak Jah terasa diorang semua pergi ke tempat makan tu, tengah berjalan. Tiba-tiba ada satu bau yang sangat kuat. Dia mengikut Mak Jah. Bau tu sangat wangi anak-anak. Bau tu wangi betul. Dia ikut Mak Jah. Kenapa ni, bau apa ni, bunga ke apa ke? Tapi Mak Jah tahu dekat situ dia tak ada pokok bunga sangat tau. Dia banyak pokok yang macam daun. Kalau ada pun dekat depan tu pokok besar. Tapi bau tu bau bunga yang sangat wangi, sangat dekat dengan Mak Jah. Dia ikut Mak Jah tau. Bila Mak Jah nak pergi ke tempat makan tu, nak pergi dekat tempat orang ramai, bau tu sangat dia betul-betul melekat dengan Mak Jah. Jadi Mak Jah tak hiraukan. Kita orang pergi makan apa semua. Lepas tu malam tu, lepas tu kita buatlah apa scene yang kita patut. Mak Jah rasa badan memang dah berat dah. Dah rasa macam demam, tak tahulah. Memang tak bermaya, rasa sangat lemah. Lepas tu Mak Jah pun kita orang pun habis syuting, balik hotel. Mak Jah tak berapa boleh tidur sangatlah malam tu. Lepas tu Mak Jah dah demam dah. Memang demam yang sangat panas anak-anak. Memang panas betul. Lepas tu Mak Jah pergi syuting jugalah, sebab awal pagi tu Mak Jah punya scene kan. Tahu tak anak-anak, Mak Jah tak boleh nak buka mata Mak Jah. Pada scene tu Mak Jah kena jamu mem dengan tuan nak minum aja. Bawa air, bawa dekat dulang, dah tak boleh dah Mak Jah. Lepas tu director pun tanya kan, semua orang tanya. Lepas tu diorang kata, you tak sihat ke? I cakap tak sihat, I demam kuat. Nak itu pun macam mata Mak Jah ni memang nak tidur dah. Dia macam berat, mata pun tak boleh buka. Dia orang kata okey tak apa, rest dulu. Okey, kita hold dulu, kita rest, sebab dia orang rasa badan you kuat sangat demam ni. Dia pun panggil doktor. Doktor pun datang ke set. Doktor datang, doktor check, doktor kata tak ada apa-apa kan. Tapi tak apalah, dia bagi ubat demam apa semua, tak ada apa sangat dia kata. Okey, Mak Jah pun makan ubat demam apa semua, tapi masih macam tu juga. Mak Jah masih tapi Mak Jah terpaksa habiskan juga scene tu. Sebab apa? Sebab semua benda dah set dah. Lampu dah set up dah semua. Mak Jah buat juga, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak selesa. Badan terlampau berat. Ada macam satu guni beras dekat belakang Mak Jah ni. Ya Allahu Akbar. Jadi Mak Jah tahu Mak Jah ni ada sesuatu dekat dalam badan Mak Jah kan. Jadi malam tu bila habis syuting, Mak Jah cakap dengan Mak Jah tidur dengan Susan Lancaster, satu bilik berdua orang. I cakap dekat Susan, you jangan takut tau, I kena solat. Memang dia tahu dia tak kisahlah, kami semua memang saling memahami kan. I cakap sebab kali ni you tidur dulu. I cakap I nak minta buka lampu sikit je, sebab I nak solat lama sikit. I cakap tak apa you buat. Dia kata, ya Allah, Allahu Akbar anak-anak, Masya Allah. Mak Jah kan malam tu Mak Jah tahu ini ada sesuatu dekat badan Mak Jah. Nak suruh siapa ubat ke pun tak ada siapa, sebab kita semua
pelakon kan, pengarah apa semua. Jadi Mak Jah pun solat. Lepas dia solat isyak tu Mak Jah zikir, Mak Jah baca banyak ayat kursi anak-anak sampai Mak Jah tak ingat dah. Baca ayat kursi. Mak Jah jeling, Susan pun dah tidur. Mak Jah baca tak sampai pukul berapa, Mak Jah boleh rasa anak-anak keajaiban ayat kursi. Masya Allah, memang hebat kuasa Allah. Memang Allah bagi yang terbaik dekat dalam Al-Quran tu. Semua boleh jadi pengubatan anak-anak. Dengan ayat kursi tu, Mak Jah ni orang yang tak tahu apa-apa kan. Yang kita tahu hanya ayat kursi. Mak Jah baca. Mak Jah boleh dengar, telinga Mak Jah meletup anak-anak. Dia macam satu angin dan dia bunyi macam tu kan. Masya Allah anak-anak. Macam keajaiban. Dengan serta-merta benda yang berat dekat belakang Mak Jah ni dah tak ada dah. Dia macam ringan kan. Ringan, lepas tu I tak rasa macam nak ngantuk lagi. I rasa macam badan I sangat selesa, badan Mak Jah selesa. Lepas tu dia tak rasa panas sangat. Lepas tu besok pagi tu anak-anak, Mak Jah dah tak demam lagi dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah kuasa Allah. Itulah kuasa ayat Quran anak-anak. Apa berlaku pun dalam hidup kita, kalau badan kita tak sedap ke apa, kita bacalah apa ayat yang kita tahu dan kita mohonlah kepada Allah. Kita mohon kesembuhan daripada Allah, kerana Allah itu adalah sebaik-baik penyembuh setiap penyakit ya anak-anak. Jadi selepas tu Mak Jah rasa selesa dan Mak Jah boleh meneruskan syuting Mak Jah dengan jayanya kan anak-anak. Jadi itu pengalaman Mak Jah syuting di Sungai Siput. Sungai Siput ni kalau kita syuting dekat tempat-tempat yang macam rumah tak ada orang, Mak Jah memang ada pengalaman. Ini ada satu lagi pengalaman anak-anak. Ini pun syuting dekat Sungai Siput juga, iaitu di sebuah rumah yang lama orang tak duduk. Mak Jah pun pernah kena juga. Tapi dia tak kacau macam mana. Mak Jah duduk dekat bilik dia tu. Lepas tu Mak Jah terasa ada angin, ada suara macam bisikkan dekat telinga Mak Jah ni. Dia bagi salam dekat Mak Jah. Assalamualaikum. Dia kata begitu dan Mak Jah suara tu suara seorang lelaki tua. Dan Mak Jah sampai terjaga. Masa tu kawan Mak Jah dah syuting kat bawah rumah. Mak Jah pun terjaga. Mak Jah pun macam Masya Allah, apa dah jadi dengan aku ni? Itu rumah lama-lama ni anak-anak, ataupun apa saja bangunan lama ni, kadang-kadang kalau kita leka, macam Mak Jah tadilah, Mak Jah leka, Mak Jah tertidur di sebuah bilik tu cantik. Jadi kita penat, kita tidur, dia bagi salam dekat kita. Lepas tu Mak Jah tanya semua kawan-kawan Mak Jah, ada tak kau orang mengacau aku? Dia orang kata tak ada siapa nak kacau. Dia kata dia orang pun tak tahu Mak Jah tidur dekat bilik itu. Sebab dia orang semua syuting dekat bawah rumah. Jadi itulah dianya anak-anak kan. Nasihat Mak Jah, kalau kita masuk hutan ke, bangunan lama ke apa ke, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran anak-anak, kerana mereka ni sentiasa ada di dekat kita. Wak Ima sekarang ni, Mak Jah tengah cakap ni pun, Mak Jah tahu mereka ada bersama-sama kita. Jadi itulah dianya anak-anak. Ingat ya. Pesan Mak Jah pada anak-anak, jangan leka hidup di dunia ni, kerana ada yang memerhatikan kita di alam sana.